Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Dan mereka yang kufur dan mereka melakukan dusta terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah ahli neraka. Mereka di dalam neraka itu adalah golongan yang kekal. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kalau ikut hari ni bukan jadual kuliah, sebab pagi ni kita tahun baru, jadi buat juga kuliah. Jadi anda pun tak tahu nak kupas apa, baik kita sambung tafsir kita je lah. Cepat sikit habis Quran yang kita tafsir insya-Allah. Jadi dalam kuliah kita yang lepas, kita baca ayat 38 dalam surah Al-Baqarah. Ayat 38 yang kita kupas hari itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang bagaimana Allah Ta'ala perambat Adam AS keluar daripada syurga. Allah Ta'ala sebut perambat dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ni dalam dua ayat. Yang pertamanya dalam ayat 36 dan yang keduanya dalam ayat ke-38. Dalam ayat ke-36 Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Berambuslah kamu semua, setengah kamu terhadap setengah yang lain akan melakukan permusuhan. Tapi dalam ayat ke-38 Allah Ta'ala kata, qul nahbitu minha jami'an. Berkata kami, yakni Allah, berambuslah kamu semua berambuslah kamu semua daripada syurga. Dalam ayat yang 36 Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan bila manusia dihamba keluar, manusia ni akan bermusuh. Ba'dukum li ba'din adu, setengah yang lain, setengah dengan setengah yang lain pasti akan bermusuh-musuhan. Dalam ayat 36. Tapi dalam ayat ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pula, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala pergi sebut berambus, lepas tu dia pergi sebut hidayah. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak gambarkan hidayah ni tujuan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak meredakan perbalahan. Apabila manusia ni keluar daripada syurga, makanya manusia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ikut hawa nafsu. Bukan sekadar ikut hawa nafsu, dia ada pula pendesak untuk manusia ni ikut hawa nafsu, namanya iblis. Yang iblis ni dia pergi latih pula anak-anak buah dia yang bernama syaitan. Dan syaitan itu pula sama ada di kalangan manusia ataupun di kalangan jin.
Jin ni yang kita tak nampak tengok, dia duk mendesak dalam jiwa kita. Ada satu lagi tu adalah manusia yang dia mendesak untuk melakukan kejahatan yang betul-betul kita nampak tengok. Yang ni orang panggil syaitan yang nampak tengok. Dan syaitan ni siapa dia? Tok guru dia. Tok gurunya adalah Iblis laknatullah alaih. Iblis dulu-dulu dia tak puas hati dah, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak kacau anak Adam. Apa benda Iblis tu desak ni? Iblis tu desak ni supaya manusia ni bergaduh. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Berambuh kamu keluar daripada syurga. Lepas tu setengah kamu terhadap setengah yang lain tu akan bermusuh-musuhan. Kenapa manusia boleh bermusuh-musuhan? Sebab dia ikut hawa nafsu yang memang ada dalam jiwa dia. Dia ikut pula desakan daripada Iblis laknatullah alaih. Cuma macam mana manusia ni nak jadikan mereka ni tak bergaduh? Macam mana nak bagi mereka ni tak berbalah? Kalau tak bagi tak berbalah pun nak kurangkan perbalahan. Kalau nak bagi zero sifar permusuhan, mustahil. Kita mengurangkan permusuhan. Macam mana nak buat? Cara nak mengurangkan perbalahan, permusuhan ni, Allah Ta'ala kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kami bagi petunjuk. Kami turunkan Quran, kami turunkan hadis, kami turunkan Taurat, kami turunkan Injil, kami turunkan Zabur, kami turun suhuf, kitab-kitab Nabi-Nabi dulu. Allah Ta'ala bagi ni yang tujuan redakan perbalahan, redakan permusuhan. Itu sifat bagi wahyu. Sebab itu Nabi SAW duduk dekat Mekah. Nabi Muhammad datang tu, Nabi Muhammad redakan penindasan. Yang masyarakat Mekah pada masa tu saling tindas menindas. Itu masyarakat Mekah. Macam mana dalam timbangan mereka menipu. Macam mana harta anak yatim ni mereka selewengkan. Macam mana dalam kehidupan mereka tu mereka jadikan agama ni sebagai alat untuk nak mengauk kekayaan. Bagaimana agama tu dijadikan sebagai pendesak kepada manusia-manusia supaya manusia tu membeli patung berhala, dan ketika itu penjual berhala tu pula boleh jadi hidup, boleh jadi kaya. Yang ni pembodohan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah, penindasan dilakukan oleh masyarakat Mekah. Bila datang Nabi SAW, dia nak buang benda ni. Dia nak buang. Dia nak buangkan pembodohan, dia nak buangkan faktor penindasan, dia buang. Cumanya desakan daripada golongan-golongan yang berkuasa lagi kuat menyebabkan Nabi Muhammad SAW terpaksa bodoh pergi dekat Madinah. Sesampai Madinah, masyarakat Madinah itu sendiri pun ada problem, iaitu permusuhan di antara Aus dan Khazraj. Kejayaan Nabi SAW dalam masyarakat Madinah adalah permusuhan tu berjaya diredakan. Nabi Muhammad hilangkan permusuhan di antara Aus dan Khazraj. Kekalkan dengan Aus, kekalkan dengan Khazraj. Tapi dalam perbezaan itu kita ada satu asas, namanya Islam. Islam ni kita bersatu. Kita bergabung, kita berbincang, kita toleransi. Walaupun yang ni nama Khazraj, walaupun yang ni namanya Aus. Dalam masyarakat Madinah tu sendiri tu, yang masa tu namanya Yathrib, ada Yahudi, ada Nasrani. Bila Nabi Muhammad sampai dekat Yathrib, Nabi Muhammad tukar pada Madinah. Nabi SAW tak paksa orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Nabi Muhammad SAW tak paksa orang-orang Nasrani itu masuk Islam. Bahkan di awalnya sampai Nabi SAW dekat Madinah, Allah Ta'ala turun Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Nyata mana yang benar, mana yang tidak benar. Maksudnya Nabi Muhammad tak paksa. Kekalkan dengan Yahudi kamu, kekalkan Nasrani kamu, kekal dengan Arab kamu, kekallah kamu dengan Aus, Khazraj kamu, yang tak Islam tu biar. Tapi kita tunjuk siapa yang paling benar. Islam tunjuk kebenaran Islam, orang Yahudi rasa dia benar, dia tunjuk. Orang Nasrani rasa dia benar, dia tunjuk. Yang orang yang sembah berhala kata dia benar, tunjuk. Pakat-pakat tunjuk. Bila pakat-pakat dua wajah, pakat-pakat tunjuk, orang pun nampak lah Islam ni agama benar. Tak sampai 10 tahun, majoriti rakyat Mekah itu adalah orang Islam. Walhal di peringkat awal bilangan orang Islam hanya 30% sahaja. Di Madinah ni Nabi Muhammad masuk, orang Islam tak ramai mula-mula. Nabi Muhammad mentadbir di Madinah, orang lantik jadi ketua kerajaan Madinah, majoriti adalah orang bukan Islam. Orang Islam hanya minoriti, 30%. Tak ramai. Dan rakyat Madinah tak ramai masa tu. Rakyat Madinah masa tu lebih kurang 4,000 orang je di sebelah sekarang. Tak ramai mana. Dengan kita bandar country home dia ramai lagi. Ramai lagi bandar country home. Tu kerajaan Nabi SAW dulu. Lepas tu bila daripada kerajaan itu yang bilangan orang Islam ni tak ramai, tapi Nabi Muhammad SAW ni berjaya meramaikan rakyat Madinah. Nabi jemput orang-orang luar mari duduk dalam Madinah. Datanglah orang nama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi tu bukan orang Arab, Rom tu orang barat, orang putih. Bahasa sekarang panggil orang putih, orang barat ni, western ni orang. Tu panggil Suhaib Ar-Rumi. Dia bukan orang Arab, tapi dia sahabat Nabi. Sebab tu kita kena ingat antara sahabat Nabi ni orang putih, orang barat.
Dia ada orang putih yang jadi sahabat Nabi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rum tu Rum. Besarlah dulu pentadbiran Rum ni, bukan macam sekarang. Rum ni kita nampak Itali sekarang tu. Itali tu salah satu tempat pusat pentadbiran Rum ni, besar dulu. Besar tu, barat tu, seluruh barat tu termasuk Syria. Syria tu buah Rom tu zaman Nabi SAW. Cumanya kita kena ingat, Nabi Muhammad panggil, mari duduk bawah kerajaan aku. Mari pakat duduk. Bila duduk tu tengok Islam lebih baik, habis pakat masuk Islam. Tu nak cerita cara pentadbiran Nabi SAW. Nabi SAW ni dibawa ke amanan, yang bergaduh-gaduh jadi tak bergaduh, yang bermusuh-musuh jadi tak bermusuh. Itu Islam. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Bezalah orang sekarang. Orang sekarang jadikan agama sebagai alat permusuhan. Itu zaman sekarang. Terbalik habis. Kita kata kita Islam, tapi kita pencetus permusuhan. Kita kata kita Islam, tapi kalau kita tengok orang beragama yang tidak beragama Islam, kita buat musuh. Kita kata kita agama Islam, tapi bila kita tengok orang Kristian, kita cari pasang orang Kristian. Padahal Islam bukan begitu. Sifat Islam ni berbeza, bukan alasan untuk kita bermusuh. Sifat Islam itu perbezaan bukan menyebabkan kita nak bergaduh. Sifat Islam ni perbezaan perlu ditoleransikan. Masalah kebenaran ataupun tidak, kita berhujah, kita berdebat. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Orang pakat-pakat tengok. Bila orang nampak kebenaran, orang akan mari kepada kebenaran. Sebab sifat kebenaran ni pasti akan menang. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, datang kebatilan, datang kebenaran, dan hancurlah kebatilan. Kebatilan pasti akan hancur. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sebab itu Nabi Muhammad merintah Madinah tak lama, sekejap, 10 tahun lebih kurang, majoriti rakyat Madinah tu jadi Islam. Yang asalnya bilangan orang Islam telah minoriti dalam kerajaan Madinah. Bukan sekadar Madinah tu, Islam merebak sampai ke Mekah pula. Mekah tu orang jadi majoriti pula Islam. Ingat zaman tu tak? Pergi up sikit lagi 10 tahun. 10 tahun lepas pada tu, apa berlaku dekat dunia Islam? Islam pada era Umar dengan Nabi Muhammad ni tak lama mana, Syekh. Abu Bakar merintah 2 tahun. Dia bukan lama mana merintah pun. Abu Bakar ni merintah tak lama, 2 tahun ni merintah. Kalau kat Malaysia ni jadi menteri besar sepenggal. Tu cerita orang nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah. Dia merintah tak lama. Naik pula Umar dengan Nabi Muhammad dengan Umar, maknanya dalam 3-4 tahun begitu ya. Tapi era Umar tu, Islam tu sampai ke Rom, sampai ke Farsi, sampai ke Mesir, sampai ke India, sampai ke China. Islam pada era pemerintahan Umar Al-Khattab. Kenapa? Islam ni agama kedamaian. Islam ni agama rahmat. Islam ni kalau orang tengok tu orang syok. Tapi hari ni orang tengok Islam, orang meluat dengan Islam. Balik habis. Sebab apa? Sebab orang tengok orang Islam, orang tak tengok ajaran Islam. Zaman dulu orang nak tengok Islam, orang tengok Nabi. Zaman dulu orang nak tengok Islam, tengok Abu Bakar. Zaman dulu orang tengok Islam, tengok Umar. Orang syok lah dengan Islam. Hari ni orang tengok Islam, tengok kita. Awal lagi tolak. Itu masalah kan? Ni Islam. Jadi kita ni kena tengok balik Islam tu dalam kerangka Nabi SAW, supaya Islam kita ni diterima oleh manusia. Jadi ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Taala nyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kami bagi hidayah. Bila kamu dicampak keluar daripada syurga, wahai Adam, Hawa, Iblis, semua tu dicampak ke dunia, kamu akan bergaduh. Macam mana nak selesaikan? Allah Ta'ala bagi hidayah. Namanya Quran lah kalau ni sebuah umat Nabi Muhammad SAW. Apa tugas dia? Nak bergaduh, jadi tak bergaduh. Cuma Allah Ta'ala sebut, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa ikut hidayah aku, siapa ikut Quran aku, siapa ikut Nabi aku, orang macam ini tidak akan takut dan mereka tak akan sedih. Tak takut dalam maksud akhirat nanti mereka tak takut. Kenapa? Standby. Dah Islam elok-elok, amal pun dah Islam, ikut Nabi Muhammad, ikut Quran, standby lah. Bila standby takut apa? Orang ni kalau dia belajar silat betul-betul, ajak bertumbuk tak takut. Yang duk takut tumbuk ni sebab tak pernah belajar silat. Lawan bola tu dia takut kalah sebab tak berlatih lawan bola. Dia tak berlatih. Tapi kalau selalu sangat main bola, lawan sekali, 2 kali, berpuluh-puluh kali lawan bola, bunyi nak lawan dengan siapa pun dia pergi ya. Sebab apa? Standby. Tapi kalau orang tu tak pernah main bola, tiba-tiba nak masuk perlawanan bola, mula-mula tu fikir panjang tak? Tak berapa nak boleh menang kita ni. Orang tak pernah belajar bertumbuk, tiba-tiba orang ajak bertumbuk, penat lah. Nak berlawan pula orang yang pandai bertumbuk, lagi jam lah kita ni. Supaya juga kita juga ni standby akhirat nanti. Apa standby dia? Amalan.
Amalan kita, puasa kita, zakat kita, semua yang kita buat ni selaras Quran dan hadis, standby. Standby apa dia? No, nak hadapi akhirat. Bila standby, fala khaufun alaihim, takkan takut. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan sedih. Itu pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah, insya-Allah. Baik. Yang ini kita dah kuliah dan kuliah kita yang lepas. Hari ini insya-Allah kita sambung ayat ke-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ni pendeklah, tak tahulah kita boleh kupas habis ke tidak ayat ni, sebab kupasan ni panjang. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang telah kufur. Bukan sekadar kufur, tambah satu lagi, wa kadzabu bi ayatina, mereka dustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalam neraka adalah golongan yang kekal. Kata Allah SWT dalam ayat ni. Nombor satu, ayat ni Allah Subhanahu wa taala cerita tentang apa kaitan antara ayat ni dengan ayat sebelum. Ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala nyatakan macam mana golongan-golongan yang memilih syurga, iaitu golongan yang telah mengikut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ni pula Allah Subhanahu wa taala pamerkan macam mana mereka yang memilih neraka, iaitu mereka yang kufur dengan Allah dan mereka dustakan dengan ayat-ayat Allah. Itu beza ayat yang sebelum dengan ayat yang ni. Ini kaedah Quran lah. Bacalah Quran ni, ayat mana pun kalau dia cerita syurga, dia takkan habis pas syurga, dia akan keluar cerita neraka. Dia ceritalah pasal neraka, dia akan keluar pula cerita pasal syurga. Ini kaedah Quran. Bukalah ayat mana pun, cari ayat syurga dulu. Bila cari ayat syurga, cuba tengok ayat sebelum ataupun ayat selepas. Sebelum cerita neraka, selepas cerita neraka. Kita cari pula ayat neraka, bila tengok ayat neraka, tengok sebelum, tengok selepas. Cerita syurga. Ini kaedah Quran. Pusinglah kat mana pun, carilah ayat mana pun, bukalah surah mana pun. Kaedah Quran memang begitu. Dia tak boleh lari cerita positif negatif, positif negatif, positif negatif. Sebab hidup manusia tak boleh lari macam tu. Manusia ni Syekh, dia tak boleh lari sifat positif dan negatif. Tak ada orang hidup positif pak kiamat, tak ada. Ataupun negatif pak kiamat, tak ada. Dia akan cerita ada positif, dia ada negatif. Memang lumrah alamnya begitu, fitrah alamnya begitu. Kita ni hidup kadang-kadang ada sedih, ada gembira. Mana ada orang tu sedih, pak kiamat sedih, dia dilahirkan sebagai sedih? Tak ada. Dalam sedih-sedih tu ada time dia gembira. Tapi ada orang tu dia gembira, dia tak gembira sampai sudah, ada time dia sedih pula. Memang sifat manusia begitu. Kita duduk dekat dunia pun sekarang, macam kita duduk kat Malaysia, kita tengok time langit cerah, tapi ada time nanti langit gelap. Ada time hujan, ada time tak hujan. Biasalah tu, itu sistem alamnya begitu. Kita dah ingat sistem alamnya begitu. Tak, sistem akhirat pun begitu. Dia ada positif, dia ada negatif. Yang positif tu namanya syurga, yang negatif namanya neraka. Itu sifat alam dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala telah buat untuk manusianya begitu. Sebab itu Allah Taala bila cerita syurga, dia takkan habis cerita syurga, dia akan keluar cerita pasal neraka. Dia cerita pasal neraka, dia takkan selesai pasal neraka, dia keluar cerita pasal syurga. Itu sifat alam. Dalam ayat sebelum Allah Taala cerita siapa yang memilih syurga. Dalam ayat yang kita baca ni pula Allah Ta'ala pergi sebut siapa yang memilih neraka. Ni ayat ni. Satu. Yang kedua, dalam ayat sebelum tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan bahawasanya manusia Islam, agama itu datang adalah untuk menyelesaikan perbalahan. Dalam ayat sebelum tu, ayat ke-38 Allah Ta'ala sebut fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ni petunjuk aku bagi ni. Apa petunjuk ni? Yang korang nak bergaduh jadi tak bergaduh. Tapi dalam ayat ni dah petunjuk nak bagi manusia tak bergaduh, tapi dia nak bergaduh juga. Ni ayat yang kita cerita ni. Nak bergaduh juga. Dan siapa dia golongan ini? Golongan ini adalah golongan yang mengikut kehendak hawa nafsu, dan hawa nafsu dia telah terpengaruh dengan iblis laknatullah alaih. Sebab masa Allah Taala perambat Adam alaihissalam hari itu, bukan Adam je kena perambat, bukan Hawa je kena perambat, ada lagi iblis laknatullah alaih. Adam jatuh dekat India, Hawa jatuh dekat Mekah, iblis jatuh dekat Iraq, Babylon, jatuh kat situ. Dia bila jatuh, iblis ni pun ada peranan dia juga. Sebab apa? Masa nak ubat Adam AS, dia dah minta peranan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peranan? Apa kerja dia minta dengan Allah? Dia nak kacau anak Adam. Jadi bila jatuh dekat dunia, takkan ada dosa saja, dia nak tunaikan dia punya peranan ni. Apa peranan dia? Mendesak manusia supaya kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
macam mana kita nak tahu? Ni ayat yang kita baca hari ni Allah Ta'ala nak sebut manusia yang sewajarnya berhenti daripada permusuhan, tetapi ada manusia yang suka juga dengan permusuhan, dan manusia sebegitu adalah manusia yang telah mengikut iblis laknatullah alaih. Lalu Allah Ta'ala kata walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka-mereka yang telah kufur. Bukan sekadar kufur, tambah pula satu lagi perangai, wa kadzabu biayatina, dustakan pula ayat-ayat kami. Oh, berat. Jadi kafir tu pun problem dah. Jadi kafir tu masalah dah. Kita tengok orang jadi kafir, kita kena letak satu perasaan dalam hati kecil kita bila tengok orang kafir. Apa dia? Kesian akhirat nanti. Jangan ambil side padan muka jadi kafir. Jangan ambil side macam tu. Orang Islam sekarang ni tengok orang kafir padan muka, itulah jadi kafir. Akhirat nanti masuk neraka padan muka. Bodoh. Ngempuk tu perangai kita lah. Jangan. Kita ni kalau tengok orang kafir ni, kalau kita nak kata bodoh ke orang kafir, padan muka tu tukar sikit. Kesian jadi kafir. Harapan-harapan macam mana nak harap dia tu sama-sama dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, iaitu kita akan fikir nak ajak dia kepada Islam. Baru betul. Kalau nak fikir padan muka, dah bila kawan tu nak masuk Islam? Kita sebut padan muka, dulu lagi tak pergi dakwah dia. Tapi kalau kita fikir kesian, kita akan pergi dekat-dekat dia. Kita akan dakwah dekat dia. Kita akan pamerkan Islam yang terbaik untuk dia. Bila dia tengok Islam terbaik, dia pun akan dekat dengan Islam. Itu sikap kita, insya-Allah. Sikap kita biar begitu, insya-Allah. Masalah macam baru ni, tahun baru, bukan tahun baru, Kristian, Merry Christmas. Ada seorang YB. YB tu nak kenal baik dengan dia. Dia pergi kat gereja. Sebab apa? Sebab ialah Christmas. Sebagai YB, dia raikan semua. Dalam bawah rakyat dia ni bukan orang Islam, dia Kristian, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam rakyat ada. Ada Kristian tu, dijemputlah YB ni pergi dekat gereja. Pergi kat gereja. Masuk dalam gereja. Dekat Malaysia ni pergi bincang boleh masuk gereja ke tidak. Orang Islam masuk dalam gereja boleh ke tidak. Dulu bising orang Kristian masuk masjid. Dulu bincang orang kafir tak boleh datang masjid. Orang kafir tak boleh datang masjid, orang Islam tak boleh masuk dalam gereja. Ni cerita dekat Malaysia. Yang walhal kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, amal para sahabat terdahulu, cukup ramai orang-orang bukan Islam di atas masjid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai Syekh Sumamah bin Usal duduk dalam masjid, duduk dalam sekali masuk Islam. Masuk masjid, masuk Islam. Itu cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Banyaklah nama sahabat Nabi yang asal bukan Islam, last sekali masuk Islam, asalnya duduk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada era Umar Khattab pula, Umar sendiri masuk dalam gereja. Pada pentadbiran zaman penguasaan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, Umar sendiri masuk dalam gereja. Buat apa? Dah dia orang khalifah, orang besar kerajaan, dia masuk dalam gereja. Bukan sekadar masuk dalam gereja, pergi bersyarah pula dalam gereja, bagi ucapan dalam gereja. Masa bagi ucapan, baca Quran, baca hadis, siap buat keluar statement menarik tentang Islam. Last sekali orang Kristian pakai dengar, orang Kristian pula tukar agama, pakat-pakat masuk Islam, tinggalkan gereja. Itu berlaku pada era terdahulu. Islam zaman tu hebat ni sebab keberanian manusia ni menceritakan Islam di rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Umar Al-Khattab begitu tau. Kita ni adalah YB-YB kita yang berani ni masuk pergi cerita Islam, dia pun kena hentam. Tak ada pasal-pasal. Kena hentam tak apa lagi Syekh, orang pergi fitnah pula. Tu berat tu. Jadi masalah sungguhlah Malaysia. Anda pun tak faham macam mana kita nak sebarkan Islam ni cara orang era Umar Khattab. Tak tahu. Sebab orang Islam dekat Malaysia ni bukan semualah macam kita masjid ni, alhamdulillah lah. Yang tak main masjid tu, dia kata dia Islam tapi tak pernah main masjid. Tu masalah besar tu. Ada. Dia kata dia Islam dia paling baik. Kalau orang buat dia pergi demonstrasi lah, apalah, orang hina Islam, padahal masjid tak pernah datang. Sila hari bilang kita tanya dekat mana masjid, dia kata kat mana tak tahu, padahal masjid tepi je rumah dia. Ada Syekh, anda ingat nak pergi kuliah dekat Batang Pejuntai, dulu panggil Bestari Jaya. Orang tukar nama Bestari Jaya, daripada Batang Pejuntai kepada Bestari Jaya, tukar nama sebab orang kata lucah sangat nama tempat tu. Orang tukar nama jadi Bestari Jaya. Anak cari sebuah masjid, anak dijemput pergi masjid, anak tak pernah sampai masjid tu. Pergi cari masjid, cari mana masjid ni, tak jumpa. Adalah satu kedai makan tu, anak berhenti kat kedai makan tu. Tak apalah, kita sambil-sambil minum teh. Lepas minum teh tanya tuan kedai, habis minum teh pergi tanya dekat mana masjid.
Dia kata tak tahu pula. Anda kata teruknya Mamat ni, masjid tak tahu. Anda pun tak apalah, anda keluar daripada kedai tu, anda start kereta, depan sikit masjid tepi kedai. Astaghfirullahalazim. Mamat tu boleh tak nampak, anda kata memang haprak tak agaban. Sebab masjid dekat sikit, depan sikit. Kalau berjalan kaki tak sampai 5 minit sampai dah masjid. Dia boleh tak tahu dia kat mana tahu masjid. Anda kata la ilaha illallah. Anda pun terfikir orang ni kadang-kadang dia punya haprak sampai tahap tu. Dia pun haprak tu, dia boleh tak tahu kat mana masjid. Astagfirullah. Padahal masjid depan tu, anda keluar start kereta berjalan sikit, la ilaha illallah, ni dah masjid. Tepi kedai lebih kurang jalan 5 minit, lebih kurang jalan kaki. Naik kereta tak sampai 5 minit lah naik kereta kan. Nak bagi tahu masjid. Tapi kalau sembang dengan dia tentang Islam, Mufti Perlis pun letak jawatan tahu. Cara dia cerita Islam tu, pumpang-pumpang. Oi, ni mufti kena letak jawatan ni. Setelah sembang, letak jawatan mufti tu bagi dia jadi mufti. Cara sembang Islam. Masalah manusia beginilah yang merosak kadang-kadang. Merosak dalam masa macam mana? Islam ajar lain, dia ajak benda lain. Kalau dia ajak benda lain tak apa, pergi kempen pula. Yang orang nak buat tu macam tak betul. Tu masalah. Yang hamba Allah ni, yang anak kecil kawan Nana jadi YB ni, dia selalu telefon Nana. Apa-apa hal telefon. Kalau nak berucap dalam don, dia tak tahu nak berucap point cari ayat Quran, telefon Nana. Anak kata Quran ni macam ni. Dalam don tu dia berucap baca Quran. Pompang-pompang duk syarah ayat Quran dalam don. Nak cerita Islam ni kau orang bukan Islam. Tiba-tiba orang bukan Islam ni, Kristian ni jemput pergi gereja hari Krismas, dia pergi. Suruh berucap mukadimah dia qala Allah Taala dulu. Mukadimah qala Allah Subhanahu wa taala. Islam ni ajar begini. Cerita tentang Islam, baru dia cerita. Sebenarnya tugas YB ni begini. Nak cerita macam mana jawatan itu dimanfaatkan untuk dakwah Islam. Alhamdulillah, ada orang buat, ada pula minta blok. Dekat Malaysia ni ada orang Islam minta blok. Di Islam ni dia tak faham cara Quran. Islam dia faham bukan cara Nabi. Dia faham Islam ni cara Melayu. Rosak. Islam faham cara Melayu, satu sen pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam yang ada nilai di sisi Allah, Islam Quran. Islam ada nilai di sisi Allah Taala, Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bawa Islam, barulah Islam tu sebar. Ini tak, sopo tak boleh. Aku pun tak faham. Sebenarnya dia nak sebar Islam ke ataupun tidak? Kita pun tak faham. Tu masalah kadang-kadang yang berlaku di kalangan orang Islam. Kena ubahlah mentaliti ni, ubah. Anda pergi mana-mana nak kempen, tukar mentaliti Islam orang Melayu. Cukup. Buang cara Melayu, ambil cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab percayalah, Islam cara Nabi Muhammad lah Islam tersebar. Kenapa orang Islam makin lama makin berkurang? Orang Islam makin berkurang sebab Islam yang kita amalkan Islam Melayu, bukan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca cerita macam mana dekat negara orang putih tu Islam tembang hebat. Kita macam mana Islam kat negara orang putih tu berkembang, gereja bertukar jadi masjid. Kadang-kadang ada kawan kita duduk belajar kat sana cerita, ada orang putih tu pula dia ni baru masuk Islam. Tua dah Pak Haji ni. Masuk Islam, jumpa dengan Islam dia marah. Kenapa kau lama sangat cerita Islam kat kami? Kalau kami tahulah agama ni macam ni, lama dah kami masuk Islam. Dia marah kat kita pula yang lambat cerita dekat dia. Ada kawan-kawan kita cerita kat sana. Anak duk fikir-fikir, kalaulah aku ambil Islam cara Melayu ni kat Malaysia ni, pergi bubuh kat orang putih, agak-agak orang putih terima Islam ke tolak Islam agak-agak. Duk fikir balik lah. Kita duk fikir-fikir, patutlah orang sana boleh terima Islam sebab Islam dia orang ni Islam kepahaman. Dia orang baca buku, dia orang baca Quran. Orang duk hina-hina Islam, dia orang tak ambil sikap anti terus. Tak. Kenapa orang pakat hina Islam? Kenapa orang buat filem hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dok timbulkan kenapa? Cari buku, cari Quran, cari buku-buku Islam, cari pendakwah-pendakwah Islam, pergi jumpa pendakwah-pendakwah di masjid-masjid Islam. Pergi tanya, apa masalah Islam korang ni? Orang pendakwah cerita Islam kami ni begini. Yang tu orang duk hina tu, yang tu dia tak faham. Last kali geng tu habis pakat masuk Islam. Loh, kata ni lagi baik daripada dia orang duk hina tu. Islam tersebar. Islam tersebar sebab apa? Dengan kepahaman, dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam tempat kita bukan Islam Quran, bukan Islam hadis Nabi sallam, Islam sentimen. Islam yang diikat dengan bangsa. Bangsa beratlah sebab bangsa tak semestinya sakral. Yang sakral ni hanya Islam, hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru betul insya-Allah. Ini kita nak bawa. Harapannya orang pakat-pakat terima Islam. Harapannya orang Islam akan jadi kuat sebab umat Islam ni kuat kerana berpegang teguh dengan Islam.
Umat Islam tak kuat sebab orang telah menafsirkan Islam bukan kerangka Quran dan hadis. Orang menafsirkan Islam dalam kerangka hawa nafsu, termasuklah perkauman. Walla'iyadzubillah. Nak minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala begitu insya-Allah. Jadi, macam mana boleh ada elemen-elemen sebegitu? Elemen sebegitu kerana mengikut iblis laknatullah alaih. Mereka yang suka pada permusuhan. Walhal Islam itu datang untuk meredakan permusuhan. Mereka ambil Islam tafsirkan untuk pergaduhan. Walhal Islam itu datang meredakan pergaduhan. Wal'ayazubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ada manusia ikut iblis jadi kafir nombor satu. Kafir ni mana apa kafir? Al-kufru huwa as-satru. Kufur ni dalam bahasa Arab, mana Melayunya penutup. Ni air ni, botol air ni. Penutup botol air ni Arab panggil kafir tau ni. Ni dia panggil kawafir. Ni penutup ni. Jangan tengok botol ni kafir ni, tak ada kerja pula hari ni kan. Tapi dalam bahasa Arab, tudung ni dipanggil kafir. As-satru penutup. Kalau pergi kat negara-negara Arab bahasa Arab kuno, Arab lama. Dia Arab macam bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu ni ada bahasa Melayu lama, ada bahasa Melayu moden kan. Antara bahasa Melayu moden ni poyo. Tu bahasa Melayu moden tu. Mana ada orang dulu kenal kalimah poyo. Last sekali budak muda sekarang habis popular kalimah poyo dia ni. Poyo. Kita pun buka kamus tak jumpa poyo tu mana apa. Maknanya dalam bahasa Melayu tu dia ada kalimah-kalimah moden, tapi dia ada kalimah-kalimah lama. Nak tengok kalimah lama kena tengok cerita Piramli tahun 60-an dulu. Kena tengok kan. Norden Ahmad punya filem baru kau tahu macam mana bahasa-bahasa lama tu kan. Bahasa Arab pun serupa juga. Dia ada bahasa-bahasa kalimah-kalimah moden, dia ada bahasa kalimah lama. Kalau kalimah-kalimah moden ni contoh kalimah al-irhab. Al-irhab ni, irhabi ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab moden diterjemah sebagai teroris, pengganas atau mana irhab. Padahal kalimah irhab ni dalam Quran. Turhibu nabihi aduwallah, untuk kamu menggegarkan musuh Allah. Asal makna irhab menggegarkan, bukan ni teroris. Tapi asal kalimah irhab itu positif. Pada era sekarang irhab itu telah dilihat dengan kalimah yang negatif. Maknanya kalimah itu bertukar segi maksud dia berdasarkan perubahan zamannya. Segi bahasa Arab, kalimah Arab yang lama ni antara adalah kafir. Kafir ni dalam istilah lama dia merujuk kepada tukang kebun. Tukang kebun itu dipanggil sebagai kufur. Bukan kerana dia keluar agama, tak. Sebab kufur itu adalah bermaksud menutup. Tukang kebun dia telah menutup benih dengan tanah. Dia tanam kan benih, dia tutup dengan tanah tu kan. Yang tu pun makna kufur. Orang Arab kuno tukang kebun dia panggil kafir. Dia tengok tukang kebun kafir dia panggil. Dan anak pesan kita kat Malaysia tak payah tirulah. Nanti kena tumbuk tukang kebun tu pula. Pergi kafir melompatlah kawan tu kan, pergi kafir kawan tu kan. Jadi segi bahasa Arabnya begitu. Orang-orang sufi dia menafsirkan kufur itu bermaksud orang menutup hatinya daripada dimasuki sayang Allah. Itu orang-orang sufi. Sebab sifat bagi sufi itu adalah mereka berusaha untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semayang ke, puasa ke, zakat ke, mengharapkan Allah Taala bagi sayang Allah pada dia. Itu dikatakan sebagai orang sufi beribadat. Lalu bila disebutkan sebagai kufur itu bermaksud mereka menutup hati mereka daripada dimasuki sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran kufur mengikut orang-orang sufi. Kalau ikut orang-orang sufi, kufur itu tidak semestinya orang Hindu tu. Kadang-kadang kita di Islam ini elok sebegini, tapi kita tak semayang, kita tak puasa. Orang ni berusaha untuk menutup hati daripada dimasuki sayang Allah. Orang macam ni pun kafir, nisbah kepada orang sufi. Kita tak payah tirulah. Orang sufi tu biar ke dia. Sebab orang sufi ni sifat dia tidak akan berhukum terhadap orang lain. Sebarang kejahatan yang orang lakukan terhadap dia, dia akan memikirkan kejahatan dia lakukan terhadap Allah. Ini orang sufi berfikir. Dia naik motor, naik kereta, tiba-tiba ada orang potong queue. Sakit hati, marah dia. Masa nak marah tu, dia tak terus marah tau. Dia tak terus maki, celaka haprak binatang, tak ada. Kalau kita ni, binatang kau buat macam ni ke aku. Tu kita. Orang sufi tak macam tu tau. Orang sufi ni, bila orang buat satu benda yang menyebabkan dia marah, dia akan cakap, dia buat satu benda yang menyebabkan aku marah. Macam mana aku melakukan tindakan yang menyebabkan Allah Ta'ala marah? Terus tak jadi marah orang. Ini cara orang sufi berfikir. Orang sufi fikir ni tak macam kita fikir. Sebab kita fikir ni ikut hawa nafsu. Orang sufi tak fikir ikut hawa nafsu. Dia fikir rasional. Dan dia fikir itu macam mana dapatkan sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang sufi ni tak fikir nak kafir-kafir korang. Orang sufi ni dia fikir dia seorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang sufi.
Kalau tengok orang kafir, dia fikir macam mana orang tu nak dapat rahmat Allah. Dia akan fikir nak bagi orang tu dapat rahmat Allah Ta'ala pula. Sama ada dia berdoa ke apa tu pulang lah. Itu cara berfikirnya orang sufi. Jadi orang sufi ni, dia menterjemah kalimah kufur itu dalam maksud menutup hati daripada dimasuki sayang Allah. Tetapi di kalangan ulama-ulama fiqh pula, mereka mengatakan kufur ini adalah orang yang tidak mengucap syahadah. Orang yang tidak mengucap syahadah, orang yang tak sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kufur ni kita jangan tengok satu bentuk. Ada yang dikatakan kufur ni, yang pertama, dia mengatakan Allah Ta'ala tu tak ada. Yang bahasa sekarang ni dipanggil sebagai mulhid kalau bahasa Quran lah. Kalau dalam bahasa orang kita panggil atheist, Tuhan tak percaya. Ada ke orang macam tu? Ada. Berlambak. Dekat Malaysia pun ada. Berlambak Syekh, tak percaya Allah. Allah ni ada ke tak ada? Kata tak ada. Kenapa tak ada? Tak pernah tengok. Tiba-tiba ada rumah hantu, kau nak duduk dalam rumah hantu? Oh, tak boleh. Kenapa? Tak boleh Syekh, berhantu. Padahal hantu pun tak nampak tengok. Ada. Dia tak percaya Allah, tapi hantu dia percaya. Mengarut sungguh. Ada orang macam tu kan? Ada. Tapi nak bagi tahu, memang ada orang yang tak percaya Tuhan. Ada. Kau ceritalah Allah macam Tuhan ni tak ada. Yang tu pun kufur. Ada pula yang kedua, manusia tu dia percaya Allah, tapi Allah yang dia percaya tu 3 Kristian. Dia percaya Allah tu ada anak. Itu pun kafir. Macam orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir lah, walaupun mereka dipanggil sebagai Ahlul Kitab. Dia orang percaya Allah. Bahkan dia orang sembelih baca nama Allah. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Quran bagi tahulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanan Ahlul Kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Quran bagi tahu. Kenapa halal makanan ini disembelih oleh orang Ahlul Kitab? Sebab mereka sembelih, mereka baca nama Allah. Tapi bila mereka baca nama Allah, Allah yang dia orang baca tu, cara kita faham dengan mereka faham tak sama. Kita faham Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tu kita faham. Allah Ta'ala tu esa, orang semua berharap pada dia. As-samad, dan walam yulad, walam yalid, walam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu yang kita faham. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, dia sebut Allah, tapi Allah dia faham tu macam mana? Allah Ta'ala tu diperanakkan. Allah tu boleh beranak. Boleh ke orang Yahudi Nasrani? Mengarut sungguh. Kalau tengok orang-orang semua berhala pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, dia boleh kata malaikat itu pula anak perempuan Allah, lagi power. Itu popok tu, popok al-wathaniyin, popok yang semua berhala era pemerintahan Nabi sallam di Madinah dan Mekah pada ketika itu. Nak bagi tahu tafsiran mereka terhadap Allah tu tak sama, walhal mereka guna satu kalimah Allah. Nama Allah kadang-kadang kandungannya berbagai-bagai. Macam kita lah. Kita ni kadang-kadang nama satu je, nama apa? Ahmad. Tapi Ahmad ni bukan satu je orang nama Ahmad, berapa lagi orang nama Ahmad. Dalam pelbagainya orang nama Ahmad, tapi satu je namanya Ahmad. Supu juga orang Islam sebut Allah, supu juga orang Yahudi sebut Allah, supu juga orang Nasrani sebut Allah, supu juga orang semua-semua berhala dulu sebut Allah. Mereka pun sebut Allah. Sebab itu bila Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah mereka tulis bismikallahumma, bismikallah, tulis Allah juga. Tapi apakah Allah dia faham supaya kita faham? Tak faham, tak sama. Orang Yahudi pun Allah juga, Nasrani pun Allah, tapi sama? Tak sama. Orang Yahudi kata laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasa. Kafir mereka yang mengatakan Allah Taala tu ketiga daripada 3. Maknanya Allah juga dia faham. Baik, Allah 3 lah. Apa lagi? Waqalatin nasara Uzair, waqalatil yahud Uzair ibn Allah, waqalatin nasara al-Masih ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah, berkata Nasrani Isa anak Allah. Allah juga. Tapi Allah dia faham dengan kita faham tak sama. Jadi walaupun mereka sebut kalimah Allah, tetapi mereka memahami Allah dalam maksud ada anak, diperanakkan, Allah Ta'ala tu 3 mengikut pemahaman mereka, itu pun kafir. Itu pun dikategorikan sebagai kafir. 2. Ada pula satu lagi, dia percaya Allah dan dia percaya Allah Ta'ala tu esa, tapi problem dia tak percaya pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun kafir. Ingat, nabi-nabi dulu pun mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nabi Isa alaihissalam mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat dan Injil, semua kitab-kitab lama menceritakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang dikatakan Muslim yang sebenar, start zaman Nabi Adam sampai sekarang, mesti percaya Allah, percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kena ingat. Tiba-tiba ada orang ni dia percaya Allah, dia tak percaya Nabi Muhammad, kafir, tak ada urusan. Ada. Kalau orang belajar rajin baca falsafah, ada satu tokoh falsafah namanya Spinoza. Kalau baca falsafah, kalau sukalah. Ramai orang tak minat falsafah ni. Anak minat falsafah. Baca buku-buku falsafah orang barat. Ada satu tokoh nama Spinoza. Dalam penulisan dia pergi cerita Allah Ta'ala tu ada, tapi cara Allah yang dia faham tu kita pun terbenung. Macam mana Allah? Allah ni adalah Allah ni, manusia makhluk-makhluk ni juzuk Allah. Mampus. Kita ni Allah, dia tu Allah, ni Allah. Allah. Lepas tu bila kita mati kembali pada Allah. Mampus. Faham macam tu. Dia faham macam tu. Kalau cerita Nabi Muhammad dulu lagi lah tak pakai. Awal-awal lagi tak pakai. Antara problem ketara antara Yahudi Nasrani ni adalah tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Nampak Jadi nak bagi tahu kafir ni jangan nak tengok satu bentuk je kafir. Tak, kafir ni dia banyak-banyak jenis pula kafir. Ada kategori-kategori kafir tu pula. Lepas tu dalam ayat kita sebut ni Allah Taala tak sebut segala kafir, dia sebut satu lagi pula. Wa kadzabu bi ayatina. Dustakan pula ayat Allah. Apa beza dia antara kufur dengan dustakan ayat Allah? Kufur maksudnya dia dulu lagi tolak dah Islam. Dengar ke tak dengar, tetap tolak. Adapun dusta ayat Allah, dia lagi berat. Sebab apa? Sifat dusta ni bermaksud dia dah dengar dah. Dia dah dengar dah, Islam ni dengar, macam ni Islam. Dan dia dah dengar penghujahan yang paling benar. Kalau ikut hati kecil, dia kata betul dah Islam ni. Tapi mulut tetap tolak. Oh tak betul. Kenapa dia tolak? Prejudis. Dia manusia yang boleh tolak kebenaran ni, prejudis punca. Bila dah ada perasaan benci, cerita baik pun nampak buruk. Kita ni benci kat orang. Bila kita benci sangat dengan orang tu, kadang-kadang sah ke orang tu bercakap, kita nak tengok muka dia pun tak mau. Sebab benci. Kenapa benci? Puncanya prejudis. Sebab itu sifat bagi pendakwah Islam, dia bukan cerita Islam dulu tau. Nombor satu kena fikir, hilangkan prejudis manusia terhadap Islam dulu. Tu betul. Step dalam dakwah ni nombor satu, hilangkan prejudis, bukan terus hajak pada Islam. Macam mana kita nak hilangkan prejudis? Sebab tu Islam ajar pada kita, jangan maki, jangan cela sembah-sembah selain pada Allah. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil 'ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah, memang mereka cela Allah tanpa ilmu dan juga permusuhan. Kita pergi maki Tuhan dia, apalah Tuhan kamu tangan banyak, hidung panjang. Oh sedaplah kutuk. Perempuan-perempuan dia kutuk, kawan tu dengar, celaka betul. Dia bubuh sebiji celaka. Haprak betul. Dia bubuh haprak sebiji. Bila dia bubuh haprak, dia bubuh celaka, maksudnya dah ada benci dalam hati. Bila dah ada benci dalam hati, kita pergi cerita lepas tu tak pakai dah. Sebab apa? Sebab kita mencipta prejudis. Nabi larang, Allah Ta'ala larang, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil 'ilm. Kata Allah, jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Kita nak cela ni, bolehlah sama-sama kita, depan mereka jangan. Kenapa depan mereka tak boleh? Sebab kalau cela, prejudis tu. Bila prejudis, kita jadi Islam, dia tak pakai dah. Hilangkan prejudis tu. Jaga tu. Image Islam kena jaga. Macam ada kes berlaku dekat Afghanistan. Ada satu patung besar kat satu tempat dekat Afghanistan zaman Taliban merintah. Namanya Bamiyan. Bamiyan ni ada patung, katanya patung tu umur lebih 2000 tahun. Maknanya lebih zaman Nabi Muhammad SAW. Kita pun 1400, 1500 tahun baru dengan Nabi Muhammad SAW. Patung ni kata lebih 2000 tahun dah kata umur. Boleh besar patung tu, bukit sebiji tu, dinding bukit tu, patung sebiji. Tu cerita kat Bamiyan, Afghanistan. Zaman Taliban merintah. Masa tu nak belajar Pakistan lagi. Taliban pergi bom. Pecah kaki sebelah. Semua tak boleh. Pecah kaki sebelah, bom dah habis dah. Sekat tu boleh bom. Patung tu dia dakwa patung kepunyaan orang Buddha punya. Cuma orang Buddha dah tak ada kat situ. Sebab habis jadi Islam dah keliling tu. Bila bom, orang Buddha luar negara habis pakat marah habis.
Yusuf Al-Qaradawi keluar satu statement, tindakan Taliban tu salah, tak betul pergi bom. Orang pun tak faham macam mana Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dalam dunia ni, dia boleh kata tindakan Taliban tu tak betul. Walhal runtuhkan patung tu, runtuhkan patung. Jadi kena sokong lah sebagai ulama Islam. Qaradawi kata tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kamu runtuhkan patung Buddha, apa akan jadi pada orang Islam di negara Buddha pula? Qaradawi timbul soalan. Sebab hari ni kau runtuhkan patung, orang Buddha marah. Dekat negara orang Buddha, yang orang Islam minoriti tu, habis kena bunuh nanti. Rupanya betul. Berlaku kat Rohingya. Berlaku kat mana? Berlaku dekat Thailand lepas pada tu. Dekat Takbai, berapa ramai kena bunuh. Dekat Padang Siam tu lah kan. Berlaku. Dekat mana? Myanmar. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang Buddha terhadap orang Islam. Kenapa benda tu berlaku? Tengok permulaan orang Afghanistan. Orang Taliban main terblok pergi bom patung, tak ada pasal-pasal. Dia tak fikir ni. Dia buat tindakan, dia tak fikir apa implikasi nak berlaku. Islam ajar prejudis perlu dijaga. Ni prejudis ni, kau jangan cipta prejudis ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, jangan cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudis. Kita orang Islam ni, jangan cari pasal orang kafir benda yang tidak sewajarnya. Pergi ambil pada lembu, pergi pijak pada lembu depan orang kafir tu apa? Tak ada kerja. Kan ada orang macam tu orang Islam. Tak ada kerja pergi ambil pada lembu pijak. Tengok orang Hindu, bengang lah orang Hindu tu. Bila orang Hindu tu dah bengang, prejudis, kita cerita Islam pun dah tak pakai dah. Sebab apa? Dah ada kebencian. Islam ajar, jangan buat macam tu. Orang sebagai pendakwah, nombor satu, dia akan fikir macam mana nak membina situasi yang tak berlakunya prejudis. Itu sifat orang pendakwah. Kalau dah ada prejudis, dia akan pamerkan kebaikan Islam, dia akan pamerkan keadilan Islam, dia akan pamerkan kebajikan Islam, dia akan pamerkan bagaimana keindahan Islam. Dia cerita yang baik-baik ni. Dia tak akan cerita yang berat-berat, dia tak akan cerita pasal bersunat. Sebab apa? Kalau cerita pasal bersunat, yang elok-elok nak pergi pada Islam, jadi tak pergi pada Islam. Masuk Islam ni habis kena potong. Nanti kita potong pula kan. Kalau orang tu sebagai pendakwah yang hebat, dia tak akan cerita dekat orang bukan Islam nombor satu, kita laksanakan hudud. Mampu dulu lagi tolak lah. Dia tak akan terima. Sebab dia tu dah ada prejudis dengan Islam. Jadi macam mana nak buat? Kita akan cari side yang menyebabkan prejudis tu boleh terhilang. Macam mana? Keadilan, keamanan, kedamaian. Islam ni aja hormati hak orang bukan Islam. Cerita benda macam tu dekat mereka. Apa tujuan? Hilangkan prejudis. Bila hilang prejudis, barulah kita boleh cerita Islam. Bila cerita Islam, barulah mereka ni boleh pergi kepada Islam. Itu step. Dan step itulah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini ramai tak sedar. Dia tak fikir ni step Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya fikir aku boleh bercakap nak rembat dia. Habis last sekali orang pakat meluat dengan Islam. Tak maulah, kita tak mau. Syekh, hidup ni dia kena ada sistem hidup ni. Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, dia pernah kata al-haq bi ghairi nizamin ghuliba bil batil bi nizamin. Kebenaran yang tak ada sistem ni akan dikalahkan dengan kebatilan yang ada sistem. Kebenaran yang tidak tersusun rapi ni akan dikalahkan dengan kebatilan yang tersusun rapi. Kita ni rasa kita benar dah, tiba-tiba berlawan dengan orang ada sistem. Yang kita ni tak ada sistem, kelang kabut, kita kalah. Sahabat kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an. Ali sebut, Sayyidina Ali sebut nak bagi tahu Islam ni jadi sistem yang telah dia ajar. Tapi kenapa orang Islam hari ni gagal? Orang Islam tak ada sistem. Kita pergi dekat negara orang putih lebih ada sistem daripada negara orang Islam. Betul. Syekh, orang kafir ni dekat negara orang kafir, Jepun contoh. Kerajaan, pemimpin dia dikhabarkan terlibat dengan rasuah. Dikhabarkan, tak terbukti pun. Dikhabarkan, dia keluar bagi penerangan. Dia dedah, sebenarnya saya tak terlibat dengan rasuah. Situ semua tuduhan. Tiba-tiba seorang datang pergi buktikan, betul ni bukti dia. Dia tengok ada bukti, terus letak jawatan. Kat mana? Negara orang kafir. Negara Islam? Orang Islam. Macam mana agak-agak? Tak cerita Malaysia lah, cerita tempat orang cukup. Cerita kat Malaysia orang marah pula. Cerita kat negara Arab, Syria ke, Mesir ke, mana ke, dia buat kering, buat relax ke. Pakistan tu punya teruk. Nawaz Sharif tu dulu dah terlibat dengan rasuah cukup hebat, menang pula. Orang macam tu orang latih walaupun rasuah teruk. Sebab apa? Negara Islam tak ada sistem. Kenapa orang kafir tu lagi hebat? Negara dia orang ada sistem. Apakah kafir itu benar? Tak benar. Apakah
Islam tu pula salah. Tak, Islam agama benar. Kenapa Islam tak menang? Kenapa orang Islam nampak tak hebat? Tidak ada sistem. Kenapa orang kafir yang tak benar tu pula nampak hebat? Sebab dia orang ada sistem. Tukar, orang Islam kena ada sistem. Bila orang Islam ada sistem, baru hebat. Siapa ajar sistem-sistem ni? Quran. Quran ajar sistem. Sebab tu Nabi SAW bila berdakwah dari sistem. Apa sistem Nabi? Nombor satu, hilangkan prejudis. Kalau orang tu ada prejudis, hilangkan. Dan dia tak akan berusaha untuk mencipta prejudis. Itu Nabi SAW. Sebab tu Islam pada era Nabi berkembang hebat. Islam era sahabat berkembang hebat. Barulah Islam tu dilihat sebagai maju. Barulah Islam tu orang respect. Hari ni orang tak respect sebab tidak ada sistem. Ubah cara berfikir. Ambil cara Islam yang diajar oleh Nabi SAW, insya-Allah. Jadi kufur. Satu lagi, dustakan ayat Allah. Kenapa orang boleh dusta? Dia ada prejudis terhadap Islam. Bila orang tu dia prejudis dengan Islam, berat di sisi Allah. Allah Ta'ala kata ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah sebagai ahli neraka, dan mereka di dalam neraka itu kekal sampai bila-bila. Azab neraka ni dia kena letak beza tau, azab dan neraka. Neraka itu dia ada azab. Azab tu antaranya panas. Panas tu bukan satu-satunya azab. Panas tu salah satu azab dalam neraka. Bermaksud di sana ada benda lain. Dan azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada ahli neraka ni bukan kulit je tau, dalam hati pun sakit tau. Kita ni ambil api, nyala kat tangan, oh tak tahan. Nyala api kena kat tangan, oi tak tahan, panas, panas. Dalam neraka nanti, api neraka lagi panas api dunia. Dan kulit manusia ni Allah Ta'ala buat dekat dalam dunia dengan kulit manusia dalam neraka nanti beza. Sebab apa? Sebab kulit manusia dekat dunia ni kena bakar, hancur macam tu, binasa terus. Tapi dalam neraka kena bakar, dia jadi balik. Bakar pula, jadi balik. Bakar pula, jadi balik. Sampai sudah. Lepas tu, berapa lama? Khalidina fiha, kekal sampai bila-bila. Tu tak tahan tu. Tu cerita neraka. Kita ingat dia kacau kulit dia. Tak, dalam hati pun dia kacau. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut, salah satun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia. Apa dia? Orang yang al-mannan la yu'ti syai'an illa man nabih. Dia akan mungkin apa yang dia telah beri pada orang lain. Dia bagi barang, lepas tu orang tu terima, lepas tu pergi ungkit. Kata dia tu, aku bagi lah tu. Tengok dia ungkit. Orang macam ni Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia. Apa lagi? Orang ni kalau jual beli bersumpah dengan nama Allah, nak bagi laku barang. Jual barang sikit, demi Allah, bagus. Dalam keadaan tak menipu tu pun dah dilarang dalam Islam. Cuba bayangkan kalau menipu, lagilah dilarang dalam Islam. Sebab apa? Menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melariskan barang. Tak boleh. Nabi tak bagi. Yang ketiga kata Nabi, al-musbilu izarahu. Pakai pakaian tu tutup buku lali kerana sombong. Sombong tu tak boleh. Disebut oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad kata la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tak nak cakap. Kenapa? Nak bagi dalam sakit. Kita balik rumah nak sembang dengan mak kita. Mak kita kata, aku tak nak cakap dengan kamu. Apa perasaan kita, Syekh? Gelap dunia sekejap. Balik rumah nak cakap dengan ayah nak sembang. Dia kata, aku meluat tengok perangai kamu. Oh, jam kita. Gelap dunia. Sebab mak bapak tak nak cakap dengan kita. Kita ni kerja kat pejabat, duk makan gaji dengan bos kita tu lah. Sahabat-sahabat pejabat berkata, aku tak nak tengok muka kamu. Kau keluar, get out. Perambat keluar. Kelam sekejap dunia, Syekh. Nak makan apa? Bos tak nak bagi gaji dia ni. Dunia ni kelam. Ni, hati ni rasa terluka sangat-sangat ni, dalam ni. Cuba bayangkan di akhirat nanti nak bercakap dengan Allah, Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan kita. Jumpa dengan Allah SWT, kita nak jumpa Allah, Allah Ta'ala kata, aku tak nak tengok muka kamu. Macam gelap dunia tau. Ni dalam ni terluka tau, dalam terluka. Itulah azab neraka. Sebab tu azab neraka jangan ada nampak kulit je kena, tak, dalam kena, luar kena, dalam pun kena. Wal'aidzubillah. Dan orang yang dikatakan kena azab ni yang disebabkan kufur dan dustakan ayat Allah, khalidina fiha, hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu kekal sampai bila-bila. Kekal, Syekh, dalam neraka. Hari itu ada seorang tanya anak, dia kata, ustaz, kalau neraka tu kekal, orang kafir tu jadi kafir 40 tahun, tiba-tiba kena ke neraka kekal sampai bila-bila, mana adilnya? Oh, susah juga nak jawab. Dia kafir 40 tahun, bakal akan dapat 40 tahun dah lah, lepas tu boh syurga balik. Sebenarnya nak bagi tahu, ulama khilaf dalam menentukan neraka kekal ataupun tidak. Tetapi ulama sepakat mengatakan syurga memang kekal. Syurga kekal.
Tapi neraka ulama khilaf. Ada ulama kata neraka tak kekal. Dia hanya kadar-kadar tertentu, sebab Allah Taala sebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalaulah mereka tu melakukan kebaikan sebesar zarah, Allah Taala perlihatkan. Kalau mereka lakukan kejahatan sebesar zarah, Allah Taala perlihatkan. Bermaksud kalau dia buat jadi kafir 40 tahun, dia berkekal dah 40 tahun lah, berdasarkan apa yang ditentukan oleh Allah Taala. Tapi last kali tu syurga ataupun tidak, itu persoalan. Ulama bahas. Yang menariknya dalam Quran bila sebut syurga, khalidina fiha abadan, dia tambah abadan. Abadan ni maknanya kekal abadi. Khalidina fiha abadan, mereka kekal dalam syurga abadi, kekal sampai bila-bila. Tapi bila sebut neraka, dia akan sebut khalidina fiha abadan, jarang sebut. Jadi ulama bahas. Ada macam-macam ulama. Ada nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada seorang ulama sufi namanya Ibnu Arabi, ada pula ulama tu nama Jalaluddin Rumi. Dia bahas. Perbahasan dia tengok pada firman Allah SWT, rahmati wasi'an ala kulli syai'. Rahmat aku mengatasi daripada segala-galanya. Dalam satu hadis qudsi pula, Nabi Muhammad pernah menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan rahmat aku mengatasi daripada kemurkaan aku. Dalam satu hadis qudsi. Makanya ada ulama contoh macam Ibnu Arabi, dia menyatakan sebenarnya orang yang kafir itu dibakar dalam neraka kadar kafir dia. Tapi last sekali dia akan masuk juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rahmat aku mengatasi daripada segala-galanya. Nampak? Itu perbahasan ulama lah. Tapi tanpa kita nafikan, memang ada ulama kata neraka tu kekal sampai bila-bila. Yang paling penting, jangan letak niat nak masuk neraka lah. Tu ya, cerita dia kekal tak kekal macam ni lah. Kita try sekali masuk neraka, bapak dia. Jangan share. Neraka ni panas. Ada tak cerita pada panas lah. Kita ni contoh pembersih duduk dekat masjid macam ni. Masuk bilik air contoh lah, ada satu jamban tu tersumbat. Kita tengok tu nak buang air, tengok tu keluar tak air nak masuk. Yang elok-elok nak terkencing, dia tak terkencing. Yang elok-elok nak terbuang air, jadi tak terbuang air. Termasuk balik tahi tu. Contoh, termasuk balik. Tak boleh aku nak buang air kat sini. Baru tengok kotor. Kita dah tak masuk dah dalam tu. Cuba bayangkan neraka, bukan cerita kotor. Semua ada kat situ. Jijiknya, nanah dia, darah dia, kotornya, tahi dia. Apa lagi? Azab pun ada kat situ. Tak ada lah. Nak bagi tahu, tak payah letak cerita-cerita nak masuk neraka. Sebab ada orang cakap, ustaz kita kena nikmat dia. Try lah sekali nak dekat, nak rasa azab tu. Senang bunyi. Senang bunyi. Dia ingat neraka tu apa berkali kot. Apa? Dia ingat neraka ni macam makan roti canai kedai mamak. Nak try kuah ni masin ke manis? Try boleh. Tak ada. Neraka jangan letak niat macam tu. Sebab kalau kau kena, kau mampus. Tu ingat situ. Kalau kau kena, kau mampus. Yang penting wal'iyadzubillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Gitu insyaallah. Baik. Sambungan ayat ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. InsyaAllah dalam akan datang kita bahas detail pula berkenaan dengan siapa Bani Israel dan kenapa Allah Ta'ala panggil mereka. InsyaAllah kita akan bincang dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razaqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.